Salam sejahtera, Matematik tingkatan 3, Khamis 30 April, tajuk garis lurus. Subtopik kita hari ini, titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini, kita nak memahami persilangan antara dua garis lurus. Yang pertamanya, untuk mencapai objektif hari ini, kita perlu tahu penentuan titik persilangan sebenarnya ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama melukis graf, kaedah kedua penyelesaian persamaan serentak. Dalam penyelesaian persamaan serentak ada 2 kaedah sebenarnya. So kaedah yang kedua sebenarnya ialah penggantian dan kaedah yang ketiga ialah penghapusan. Bila kita tengok contoh tentukan titik persilangan bagi garis lurus yang pertama 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus yang kedua x tambah 2y sama dengan 1. Jadi untuk buat kaedah graf kita perlu susun persamaan supaya kita ada y sama dengan mx tambah c. Jadi untuk persamaan yang pertama kita bawa 2x ke arah sebelah kanan, arah bertentangan. So daripada positif, kita dapat negatif 2x tambah 5. Selepas itu kita buat dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual, kita bagikan nilai, katakan x, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi untuk mencari nilai y, contohnya saya buat negatif 2 darab negatif 1 tambah 5. Jadi tolong tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan 7. Okey. Selepas itu jangan tekan AC, pergi pada edit bahagian atas, sekarang kosong kan? So sekarang saya edit menjadi kosong. Jadi kalkulator akan beri kita jawapan, tekan sama dengan, kalkulator akan bagi kita jawapan terus sama dengan 5. Okey, kalau saya ubah lagi, jangan tekan AC, saya ubah sekarang. Kalau nak 1, saya tekan dalam kalkulator 1. Okey, so jawapan tekan sama dengan, jawapan akan beri kita 3. Gunakan kalkulator untuk lengkapkan semua nilai y. Okey, begitu juga dengan persamaan yang kedua. Oleh kerana diberi nilai x sama tambah 2y sama dengan 1, kita kena susun supaya dia y sama dengan mx tambah c. Positif bawa ke arah bertentangan, negatif x tambah 1. So semuanya bagi 2 untuk dapat nilai y, bagi 2, bagi 2, bagi 2. So sekarang kita dapat y sama dengan negatif 1/2 x tambah 1/2. Gunakan kalkulator oleh kerana nilai x ini ialah nilai yang kita bagi. Nilai x ialah kita yang tentukan. Kita nak plot daripada negatif 1 sampai 5. Okey, jadi sekarang nilai y dia, formula kita negatif 1 negatif 1/2. Kalau nilai x saya negatif 1, masukkan negatif 1 tambah 1/2. Tekan kalkulator, jawapan akan dapat 1. Bila saya nak masukkan x sama dengan 0, so daripada kalkulator saya padam, jangan padam semua sekali. Padam yang bahagian atas, lepas tu kita masukkan nilai. Sekarang nak 0, saya masukkan 0, saya tekan sama dengan, jawapan akan beri kita terus 1/2. Okey, lengkapkan untuk jadual yang ini, bagi semua nilai y. Okey. Selepas kita dapat semua titik, kita plotkan dalam graf kita. Okey, kita plotkan dalam graf. Okey, jadi titik-titik ni kita masukkan dalam graf dan gariskan. Graf yang pertama ialah yang ni. Yang warna merah ni ialah graf yang pertama, 2x tambah y sama dengan 5. Jadi graf yang kedua, x tambah 2y sama dengan 1.
Cuba kita tengok titik persilangannya ada di sini. Titik persilangan antara dua garis ni jatuh pada 3, -1. Inilah titik persilangan yang kita nak tentukan. Dia boleh dibuat melalui kaedah graf. Contoh kaedah graf ialah yang pertamanya kita buat jadual. Selepas dapat jadual untuk garis yang pertama dan garis yang kedua, plotkan dalam kertas graf dan tentukan titik persilangan. Untuk buat kaedah graf, kalau kita menggunakan aplikasi Geometer, ini ialah contoh Geometer Graphing Calculator. Jadi yang warna hijau ni ialah 2x tambah y sama dengan 5. Yang warna biru ni ialah x tambah 2y sama dengan 1. Kalau kita menggunakan GeoGebra Graphing Calculator, kita juga akan dapat nilai titik persilangan jatuh pada 3, -1. Kita juga nampak dia jatuh pada 3, -1. Dekat sini kita nampak dekat situ. Ini ialah titik persilangan 3, -1. 3 pada x, dan -1 pada nilai y. Itu ialah cara menggunakan kaedah graf. Masih dalam soalan yang sama, kalau saya tidak menggunakan kaedah graf, apakah kaedah yang boleh saya gunakan? Kaedah penggantian. Dan namanya kaedah penggantian, dia mesti menggantikan nilai x ataupun nilai y. Jadi, saya tulis mula 2x tambah y sama dengan 5, saya labelkan sebagai persamaan pertama. Ini ialah label, label yang kita bagi sendiri. X tambah 2y sama dengan 1, saya labelkan sebagai persamaan yang kedua. Label, daripada persamaan pertama, ini ialah persamaan pertama, kita susun y sama dengan 5 tolak 2x. Maksudnya positif 2x ni kita bawa ke arah bertentangan menjadi negatif 2x. Negatif 2x. Jadi saya ada satu persamaan baru, persamaan ketiga. Saya labelkan sebagai persamaan yang ketiga. Y sama dengan 5 tolak 2x. Sekarang barulah saya gantikan, sebab itu nama kaedah ini ialah kaedah penggantian. Bila saya dah ada nilai y sama dengan 5 tolak 2x, saya gantikan dalam persamaan yang kedua. Bila saya gantikan dalam persamaan yang kedua, persamaan kedua kita ialah x tambah 2y. Y sekarang ialah 5 tolak 2x. Y sekarang ialah 5 tolak 2x. Saya masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Sama dengan 1. So sekarang, buka kurungan 2 darab 5, 10. 2 darab negatif 2 ialah negatif 4x. Sama dengan 1. Barulah saya selesaikan x tolak 4x. Kita dapat negatif 3x. 1 positif 10 bawa ke arah bertentangan, kita dapat negatif 10. So 1 tolak 10 negatif 9. Negatif 3x sama dengan negatif 9. Saya nak x sahaja. So macam mana saya nak hilangkan negatif 3? Bagi dengan negatif 3 sebelah kiri, bagi dengan negatif 3 sebelah kanan. So saya dapat x sama dengan positif 3. Bila saya dapat positif 3, saya kena tahu nilai y berapa. Saya boleh masukkan dalam persamaan 1, 2 dan 3. Dia tak ada masalah. 1 pun akan dapat jawapan sama, 2 dengan 3 pun akan dapat jawapan yang sama. Oleh kerana saya nak tahu nilai y, dan saya tengok daripada 1, 2, 3, persamaan yang ketiga yang paling senang sekali. Sebab dia dah senaraikan y sama dengan 5 tolak 2x. So sama dengan 5
tolak 2. X saya sekarang ialah 3. So saya masukkan 3. Sama dengan 5 tolak 6. Y sekarang ialah negatif 1. Bila saya dapat Y dengan X, barulah saya keluarkan titik persilangan saya. Titik persilangan saya ialah X saya ialah 3, Y saya negatif 1. Itu ialah dengan menggunakan kaedah penggantian. Baiklah, dengan menggunakan soalan yang sama lagi, sekarang kita nak masuk kaedah penghapusan. Namanya penghapusan, maksudnya kita nak menghapuskan nilai X ataupun nilai Y. Tak ada masalah kalau kita nak hapuskan nilai X ataupun nilai Y. Kita tengok yang mana lebih senang. Adakah menghapuskan nilai X lebih senang ataupun menghapuskan nilai Y lebih senang. Jadi, susun dulu persamaan yang pertama, 2X tambah 5 tambah Y sama dengan 5. Susun X tambah 2Y sama dengan 1. Susun atas dan bawah, labelkan persamaan 1. Persamaan 2 ini yang kita label sendiri. Persamaan 1, persamaan 2 ini yang kita label sendiri. Selepas itu kita tengok. Ini 2X, ini X. Tak boleh dihapuskan. Sebab dia tak sama. Ini ialah Y, ini ialah 2Y. Pun tak boleh dihapuskan. Jadi langkah kerja yang kedua ialah kita jadikan kalau nak jadikan Y-nya sama, kita kena tengok Y-nya sama. 2Y, 2Y. Kalau nak jadi X-nya sama pun, kita kena tengok 2X, 2X. Sekarang contoh yang diberi dekat sini ialah dia menjadikan nilai Y yang sama. Kalau sini 2Y, sini Y, maksudnya kita kena jadikan 2Y, 2Y. Jadi persamaan pertama kita kena darab dengan 2. Kalau kita darab dengan 2, bermaksud sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, semuanya kena darab dengan 2. Sebab itu kita dapat 4X tambah 2Y sama dengan 10. Ini kita labelkan sebagai persamaan yang ketiga. Ini kita labelkan persamaan yang ketiga. Okey, sekarang saya susun balik. Persamaan kedua saya susun balik di bawahnya. X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, sekarang barulah kita tengok. Apa yang dah sama? 2Y dengan 2Y. Okey, persamaan 3 dengan yang 2. Apa yang sama sekarang? 2Y, 2Y. Macam mana kita nak menghapuskan? Dah kaedah penghapusan, kita nak menghapuskan. Bila dia sama, baru kita boleh hapuskan. Okey. Oleh kerana dia positif, 2Y, 2Y, kita nak hapuskan, kita kena tolak. Okey, kita tolak, maka hapuslah 2Y tolak 2Y akan jadi kosong. Bila kita tolak, pastikan bahagian ini juga kita tolak. 4X tolak 4X, kita dapat 3X. Okey, kita dapat 3X. 10 tolak 1, kita dapat 9. Permudahkan, 3 darab X bawa ke arah bertentangan, 3 darab bawa ke arah bertentangan menjadi bahagi. So 9 bagi 3, kita dapat 3. Lepas kita dapat X sama dengan 3, gantikan ke dalam persamaan yang pertama. Boleh tak saya masuk persamaan 2 atau persamaan 3? Jawapannya ialah boleh. Dia masih dapat jawapan yang sama. Kita boleh gunakan mana-mana satu yang anda rasa mudah. Okey, so kalau saya menggunakan persamaan yang pertama, ini ialah contoh bagi persamaan yang pertama. Kalau saya menggunakan persamaan yang kedua, persamaan kedua saya ialah X tambah 2Y sama dengan 1. X sekarang saya ialah 3 tambah 2Y sama dengan 1. Okey, 3 bawa ke arah bertentangan, kita tinggal 1 tolak 3. Okey, 2Y okey, sekarang 2Y sama dengan 1 tolak 3 negatif 2. Okey, saya nak Y saja. So, saya 2 darab Y, 2 bawa ke arah bertentangan menjadi bahagi.
Okey, negatif 2 bagi dengan 2, saya dapat negatif 1. Okey, sekarang saya sama tak jawapan saya kalau saya menggunakan persamaan yang kedua? Jawapannya adalah sama. Kalau kita gunakan mana-mana satu persamaan, jawapannya masih sama. Jadi titik persilangan saya ialah X sama dengan 3, Y negatif 1. Ini ialah cara penulisan. Titik mesti ditulis dalam kurungan. Dalam kurungan, titik 3 negatif 1 tutup balik kurungan. Barulah betul. Okey, kalau kita tak senaraikan titik, kita akan kehilangan satu markah untuk jawapan sebab tidak menjawab soalan. Soalan nak titik persilangan. So, titik persilangan kita untuk soalan ni 3 negatif 1. Jadi kita tengok tak kira kaedah graf, kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian, jawapannya masih sama. Tetapi kita bila menjawab, kena jawab ikut kehendak soalan. Okey, bagi soalan ni, kita sebenarnya boleh buat simakan dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okey, mula-mula kita kena susun supaya dalam bentuk kalau kat sini ialah AX tambah BY sama dengan C. Tengok bahagian ni sama X, bahagian ni ialah Y, bahagian ni ialah C. Bentuknya adalah sama. Lepas tu baru kita tekan kalkulator, katakan saya tekan AC Saya tekan kalkulator kat sini. Okey, saya tekan hidupkan AC on on. Saya nak equation 1. So mod sehingga kita jumpa EQN. Saya tekan pilihan 1. Okey, unknowns kat sini ialah nilai yang tidak diketahui. Kita ada X, kita ada Y. Maka unknown kita ada berapa? Unknown kita ada 2. Saya tekan 2. Sekarang dia tanya A1. A1 bermaksud baris yang pertama. Baris yang pertama. Ini ialah A saya, ini ialah B, ini ialah C. Okey. Bagi baris yang pertama, A saya ialah 2. Saya tekan 2, saya tekan sama dengan. Okey, lepas tu dia tanya B1. B1 depan Y saya ialah 1. Saya tekan 1, saya tekan sama dengan. Dia tanya C1, maksudnya baris pertama C-nya berapa? C-nya ialah 5. Saya tekan 5, saya tekan sama dengan. Sekarang kita tanya A2. A2 maksudnya baris yang kedua. A2 saya depan X ialah 1, depan Y ialah 2, ini ialah 1. So kita tengok kalkulator balik. A2 depan ialah 1, tekan sama dengan. Lepas tu tekan 2, B2 sama dengan 2, sama dengan. C2 ialah 1, sama dengan. Kalkulator akan memberi kita nilai X3, Y negatif 1. Nampak tak? X3, Y negatif 1. Okay? X3, Y negatif 1. Ini ialah cara kita nak buat simakan dengan menggunakan kalkulator. Jadi ini adalah latihan untuk hari ini. Muka surat 244. Praktiskan diri 9.1H. Buat soalan 1 PD dan 2 AB sahaja. Okey, yang tak ada buku teks boleh rujuk di sini. Soalan 1 B dan D dan soalan 2 A dan B sahaja. Okey. Soalan 1 ialah menggunakan kaedah penghapusan atau penggantian. Okey, soalan yang kedua dengan kaedah penghapusan. Okey, sila berhati-hati. Kaedah penggantian maksudnya kita menggantikan. Okey, contohnya soalan 1. Sekarang soalan 1A. X sama dengan 3, ini persamaan 1.
Yang kedua, 2x tambah y sama dengan 10. Labelkan ini sebagai persamaan yang kedua. Okey, bila kita buat penggantian, so saya gantikan 1 dalam persamaan yang kedua. Bila saya gantikan 1 dalam 2, bermaksud persamaan 2 saya ialah 2x tambah y sama dengan 10. X saya sekarang ialah 3. So saya masukkan 2x ialah 3. Saya masukkan 3 tambah y sama dengan 10. So y sama dengan berapa? Itu ialah kaedah penggantian. Okey, selepas saya dapat nilai x dan y, okey, saya jawab soalan. Titik persilangan. Kena jawab soalan sebab soalan nak titik persilangan. Sama dengan apa x yang telah dicari, tuliskan koma, apa nilai y yang telah dicari, koma. Untuk jawab soalan. Ini ialah kaedah penggantian. Dan buat pula untuk bahagian nombor 2, kaedah penghapusan. Boleh rujuk contoh penerangan yang sebelum ini sekiranya dah lupa. Okey, tak apa, cikgu tunjuk sikit saja untuk kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan A, katakan A, saya susun x tambah y sama dengan 1. Lepas tu 2x tambah y sama dengan negatif 1. Okey, negatif 1. Negatif 1. Okey. Lepas tu saya buat semakan. Ini label sebagai persamaan yang pertama, ini label sebagai persamaan yang kedua. Saya buat semakan. X dengan 2x tak boleh dihapus. Y dengan y boleh. Y dengan y boleh. Jadi positif dengan positif, y tolak y. Saya buat operasi tolak. So saya guna persamaan pertama tolak persamaan yang kedua. Nampak tak saya label persamaan pertama tolak persamaan yang kedua. Okey, persamaan pertama tolak persamaan kedua, kita tengok y tolak y maka hapus. Okey, kita tak nak tut y lagi sebab dah dihapuskan. Okey, x tolak 2x. Okey, x kat sini ialah x. Kalau tak tahu, masuk dalam kalkulator 1 tolak 2. 1 tolak 2 ialah negatif 1x. Sama dengan 1 tolak negatif 1. Jawapannya akan sama dengan 1 tolak negatif 1, 2. So sekarang saya nak x saja, bagi dengan negatif 1, bagi dengan negatif 1, saya dapat negatif 2. Selepas saya dapat negatif 2, saya perlu tahu nilai y sama dengan berapa. Saya gunakan daripada persamaan pertama. Persamaan pertama saya ialah x tambah y sama dengan 1. Sekarang x saya ialah negatif 2 tambah y sama dengan 1. Y sama dengan negatif 2 bawa ke arah bertentangan menjadi positif 2. Y sama dengan 3. Adakah saya sudah menjawab soalan? Jawapannya tidak. Soalan kata titik persilangan. Maka saya jawab titik persilangan. Okey, titik persilangan. X kena datang dulu, baru diikuti dengan nilai y. X negatif 2, y 3. Okey, barulah saya menjawab soalan. Ini ialah kaedah penghapusan. Saya hapuskan nilai y. Okey, bergantung pada soalan, boleh hapuskan y ataupun hapuskan x, ikut mana yang lebih senang. Okey. Jadi saya dah buat A, teruskan untuk bahagian B. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey, selamat belajar, jaga kesihatan dan kejayaan milik anak-anak semua.